Salam sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Izham dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan projek kumpulan kami iaitu projek jejari hijau aquaponik. Jejari hijau aquaponik atau akronimnya JHIA merupakan ide asal gabungan aquakultur iaitu ternakan ikan air tawar dan hidroponik kaedah pertanian berasaskan air dalam satu pusingan air water circulation, di mana air nutrien yang kaya dari memelihara ikan akan menyediakan baja semula jadi kepada tanaman dan seterusnya tanaman pula membantu membersihkan air untuk ikan. Projek ini juga sesuai untuk ternakan ikan dan tanaman sayur-sayuran yang segar untuk keluarga dan masyarakat sekeliling serta dapat menjana keuntungan untuk usaha pertanian komersial sepanjang tahun. Projek ini juga sesuai dijalankan ataupun diaplikasikan di sebuah sekolah luar bandar di daerah Seri Aman, di mana ia mampu menyediakan makanan tempatan yang segar dan bebas daripada racun, perosak dan selamat untuk pelajar dan guru di sekolah. Sinopsis bagi projek Jejari Hijau adalah merupakan anjuran guru RMT dengan kerjasama warga Sekolah Kebangsaan Melugu. Dan Sekolah Kebangsaan Melugu dipilih sebagai sekolah perintis bagi projek ini. Dan juga projek ini memberikan pendedahan kepada konsep pertanian moden dan membudayakan amalan makanan yang sihat dan seimbang dalam kalangan komuniti sekolah. Matlamat JHIA adalah untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, pertanian lestari. Guru penyelaras RMT akan ditugaskan sebagai caretaker untuk memastikan projek ini berjalan dengan lancar. Dan kerjasama di antara Jabatan Pertanian Daerah Seri Aman juga amat penting untuk mendapatkan khidmat nasihat bagi penjagaan ikan dan sayur-sayuran. Mereka juga akan menentukan model yang sesuai bagi sekolah yang berminat dalam menyertai projek JHIA ini. Pengenalannya, menurut WHO pada tahun 2016, terdapat lebih 1.9 bilion orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas adalah berlebihan berat badan ataupun lebih dikenali sebagai obesiti. Populasi obesiti di Malaysia pada kadar 44.7 daripada jumlah umum populasi. Yang ini pula adalah data yang menunjukkan peningkatan yang ketara dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Trend yang merisaukan ini akan meningkatkan lagi penyakit yang tidak berjangkit seperti darah tinggi, diabetes dan penyakit kardiovaskular. Dan pada masa yang sama, ia akan membebankan lagi kewangan negara untuk menampung perbelanjaan sistem kesihatan negara. Rasional projek ini ialah yang terdapat 5, iaitu yang pertama, meningkatkan akses kepada sumber tanaman dan protein, terutama di sekitar kawasan sekolah. Yang kedua, SK Melugu terletak di kawasan luar bandar. Yang ketiga, komuniti sekolah tidak mempunyai akses bekalan sayuran dan sumber protein yang segar, di mana kebanyakan mereka hanya bergantung kepada makanan terawet dan juga makanan segera seperti mi segera, makanan proses dan makanan yang diawet. Selain itu juga, kawasan sekolah juga terhad untuk sebarang pertanian. Visi, negara Malaysia menggembeleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. Misinya pula adalah untuk menerapkan pengamalan diet yang seimbang dan gaya hidup yang sihat dalam kalangan staf sekolah bagi merealisasikan visi Kementerian Kesihatan Malaysia. Matlamat JHIA pula adalah memupuk rasa tanggungjawab terhadap kesihatan diri, membina jaringan komuniti dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan staf SK Melugu. Terdapat 4 objektif yang ingin dicapai melalui projek JHIA ini, iaitu yang pertama, 100% penglibatan sekolah dalam aktiviti memupuk gaya hidup sihat. Yang kedua, semua guru akan terlibat dalam pembinaan sekurang-kurangnya satu model JHIA di kuartus kediaman. Yang ketiga, guru-guru juga akan dapat menanam sekurang-kurangnya 2 jenis tanaman yang sesuai untuk projek JHIA. Dan pada masa yang sama juga, untuk yang keempat, para guru akan dapat memelihara sekurang-kurangnya 1 ikan air tawar untuk projek JHIA. Terdapat aspek
perubahan yang ingin dilihat apabila melaksanakan projek ini. Iaitu yang pertama, aspek yang ingin diubah adalah peningkatan bilangan komuniti sekolah yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Di mana dalam keadaan sedia ada, para guru tidak mengamalkan gaya pemakanan yang sihat. Melalui keadaan baharu ini pula, semua komuniti akan terlibat secara langsung melalui kerjasama pegawai dietetik daerah klinik kesihatan Seri Aman. Yang kedua, dalam keadaan sedia ada, guru hanya menanam tanaman secara tradisional, sama ada di atas tanah ataupun di dalam bekas makanan. Jadi aspek yang ingin diubah adalah kita akan membina satu projek jehia di kawasan kediaman, dan keadaan barunya pula kita akan semua guru akan terlibat dalam membina model jehia dengan bimbingan Jabatan Pertanian Daerah Seri Aman. Untuk objektif yang ketiga pula, menanam sekurang-kurangnya 2 jenis tanaman sedia ada, di mana pada masa sekarang guru-guru hanya menanam tanaman yang sama sahaja. Jadi selepas projek ini dijalankan nanti, semua staf akan diajar menanam pelbagai jenis tanaman yang bersesuaian berdasarkan bimbingan Jabatan Pertanian Daerah Seri Aman. Dan yang keempat, memelihara sekurang-kurangnya sejenis ikan tawar untuk projek jehia, di mana 2 daripada 12 orang guru hanya memelihara ikan sebagai hiasan saja. Maka apabila dijalankan projek ini nanti, semua staf akan diajar tata cara menternak ikan yang sesuai sebagai sumber protein melalui bimbingan Jabatan Pertanian Seri Aman. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Muhammad Izham, rakan sekalian. Saya Odi Sabrina Anak Bon akan menyampaikan bahagian saya iaitu teori kompleksiti. Teori ini merupakan teori untuk terus hidup, berubah, berkembang dan dapat menyesuaikan diri. Jadi setiap sekolah harus berusaha untuk terus kekal dan maju berlandaskan teori kompleksiti. Organisasi juga perlu sentiasa berinteraksi dengan persekitaran supaya terpengaruh dengannya atau mempengaruhinya dan akan bertindak balas secara dinamik. Seterusnya ialah 17 komponen teori kompleksiti. Yang pertama ialah sistem adaptif kompleks, sistem responsif kompleks. Seterusnya ialah jalinan, kawalan, holistik, sistem terbuka, maklum balas, hubungan, kepentingan organisasi sendiri, tidak berketentuan, ataupun tidak boleh diramal, susunan tanpa kawalan, komunikasi, organisasi belajar, rangkaian, kepelbagaian, sistem tak linear serta yang terakhir ialah kemunculan. Menurut Muhammad Sani dan Muhammad Izham menyatakan bahawa jalinan adalah komunikasi atau interaksi yang sangat penting. Ini akan mewujudkan fenomena baru di sekolah seperti peraturan baru, struktur baru yang sesuai dengan perubahan dilakukan. Jadi sekolah mesti mengamalkan sistem terbuka untuk terus berdaya saing dengan sekolah lain. Organisasi dan pegawai merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan dan harus seimbang. Ia terbentuk secara spontan sekiranya terdapat isu tentang program yang akan dijalankan di sekolah. Jadi pelbagai program harus dilaksanakan di sekolah bagi menjadikan sekolah sebagai pusat gedung ilmu. Begitu juga respon yang positif terhadap perubahan yang sedang berlaku adalah penting, terutama dalam usaha merealisasikan dasar, matlamat dan wawasan pembangunan negara yang sedang mengalami serombakan besar menjelang abad baru. Justru pentingnya komunikasi adalah untuk mengelakkan keciciran maklumat dan juga mengelakkan salah faham. Seterusnya ialah pemimpin sekolah harus peka terhadap semua program yang dianjurkan di sekolah serta memahami keperluan pelajar pada masa kini. Di sini ialah model 6 peringkat perubahan oleh David F. Bushnell 1971 yang di mana yang pertama adalah mengenal pasti masalah, kedua merumuskan objektif, ketiga mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan, keempat memilih penyelesaian yang sesuai, kelima menilai alternatif dan yang keenam ialah mengimplementasi alternatif. Peringkat pertama iaitu mengenal pasti masalah. Pentadbir perlu bertindak mengenal pasti masalah yang wujud dalam organisasi mereka. Kedua ialah merumuskan objektif. Pentadbir harus menentukan objektif yang ingin dicapai. Ketiga ialah mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan oleh pihak pentadbir sebelum melaksanakan perubahan terancang dalam organisasi tersebut. Keempat pula ialah memilih penyelesaian yang sesuai. Pentadbir harus menyenaraikan, menganalisis dan menilai prosedur berkenaan dengan masalah dan membuat tinjauan terhadap masalah sebelum memilih penyelesaian yang terbaik. Kelima pula ialah menilai alternatif. Pentadbir perlu memilih dan menilai alternatif yang terbaik berbanding alternatif pilihan yang lain.
Dan yang terakhir adalah keenam ialah implementasi alternatif yang dipilih supaya pihak pentadbir dan ahli organisasi dapat berkolaborasi melaksanakan strategi implementasi dan mendapatkan penerimaannya dalam sistem yang melibatkan prosedur baru serta keperluan kepada konsep. Ini ialah senarai jawatankuasa induk projek melibatkan penasihat, pengerusi, naib pengerusi, penyelaras program, setiausaha, bendahari serta AJK. Berikut pula ialah senarai jawatankuasa kerja projek yang menyelibatkan penyelaras program, setiausaha, bendahari, steward atau caretaker serta perekap pondok jejari. Seterusnya ialah senarai jawatankuasa majlis pelancaran projek iaitu setiausaha buku program, bendahari, cenderahati, protokol dan sambutan, pendaftaran juru acara, bacaan doa, sistem PA, implementasi simbolik atau gimmick, sijil jaringan makanan serta penyediaan tempat. Seterusnya ialah tentatif program. Tentatif program ini melibatkan selama 7 hari bermula daripada 6 April sehingga 20 April. Inilah catatan projek yang berdasarkan tentatif program selama 7 hari tersebut. Ini ialah anggaran projek yang melibatkan pendapatan serta perbelanjaan di mana pendapatan adalah sebanyak RM500, perbelanjaan pula adalah RM402. Jadi baki di dalam tangan adalah sebanyak RM98. Sekian sahaja untuk bahagian saya. Seterusnya akan disambung oleh kawan saya. Terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Saya, Pamela, akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Saya akan menjelaskan aktiviti-aktiviti mengikut model 6 peringkat perubahan terancang Bushnell pada tahun 1971. Peringkat yang pertama iaitu mengenal pasti masalah. Jadi, apakah masalah utama di SK Maluku? Hasil dapatan secara lisan dengan komuniti sekolah mendapati bahawa komuniti sekolah masih mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat. Ini bermaksud kebanyakan mereka masih mengambil makanan yang telah diproses dengan sangat kerap. Setelah masalah dikenal pasti, barulah jadual perbandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baru atau terubah dibina bagi melihat perincian masalah yang berlaku. Peringkat yang kedua, iaitu merumuskan objektif. Selepas masalah dikenal pasti secara spesifik, maka kami merumuskan bahawa terdapat 4 objektif yang boleh diukur dan dicapai. Keempat-empat objektif tersebut telah dinyatakan oleh rakan saya sebentar tadi. Apa yang penting dalam pemilihan objektif ialah keperluan, rasional dan matlamat projek yang hendak dilaksanakan. Seterusnya adalah peringkat yang ketiga, iaitu mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan. Di sini, kami bertiga perlu bersiap sedia dengan segala kemungkinan kekangan yang bakal dihadapi. Contohnya ialah kesesuaian, lokasi dan sumber. Dan apa yang lebih penting adalah sumber kos untuk melaksanakan projek ini. Oleh yang demikian, untuk mengenal pasti masalah kekangan dan sumber yang diperlukan, kami akan mengadakan mesyuarat bersama staf SK Maluku, pegawai dietetik Klinik Kesihatan Seri Aman dan pegawai dari Jabatan Pertanian Daerah Seri Aman. Segala kemungkinan yang bakal berlaku perlu diambil kira untuk membantu pelaksanaan projek ini. Seterusnya ialah peringkat yang keempat, iaitu memilih penyelesaian yang sesuai. Di sini, kami perlu memilih penyelesaian yang sesuai bagi mengatasi kekangan dan sumber yang diperlukan. Jalan penyelesaian adalah hasil daripada tinjauan
dengan menjalankan penilaian kendiri, meneliti semula perancangan projek dan juga membuat rujukan dengan Jabatan Pertanian Daerah Seri Aman yang lebih berpengalaman. Okey, seterusnya ialah peringkat yang kelima, iaitu menilai alternatif. Di sini, kami perlu memilih dan menilai alternatif yang terbaik. Oleh yang demikian, kami perlu mempertimbangkan kebolehlaksanaan projek jejari hijau aquaponik dari pelbagai sudut, seperti jumlah kos yang diperlukan, kesesuaian lokasi di mana kami perlu menanam tanaman dan memelihara ikan air tawar tersebut, kaedah pelaksanaan dan sebagainya. Seterusnya adalah peringkat yang terakhir, iaitu mengimplementasi alternatif. Di sini, kami selaku AJK pelaksana akan berkolaborasi dengan pegawai dietetik Klinik Kesihatan Seri Aman dan pegawai Jabatan Pertanian Seri Aman untuk mengimplementasikan alternatif yang terpilih. Maka, guru besar, para guru dan staf sekolah akan bersama-sama dengan kami melaksanakan strategi implementasi projek JIHIA di SK Melugu. Okey, seterusnya kita akan melihat implikasi perubahan terhadap organisasi dari sudut dasar. Okey, melalui surat perkeliling bilangan 2 tahun 1998 mengatakan terdapat satu program dan aktiviti pertanian di sekolah-sekolah wajib dipergiatkan dan diperluaskan. Ini bermaksud aktiviti kurikulum dalam mata pelajaran sains pertanian dan aktiviti ko-kurikulum seperti kelab pertanian dan kelab kemahiran hidup perlu diperluaskan dan dipergiatkan di seluruh sekolah menengah ataupun rendah. Oleh yang demikian, sekolah-sekolah yang berminat perlu mendapatkan kerjasama dan khidmat bantuan nasihat daripada agensi-agensi yang terpilih seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Haiwan, Farma dan Pertubuhan Ladang. Kemudian, selepas 10 tahun kemudian, satu lagi program iaitu program Bumi Hijau Sekolah telah diperkenalkan melalui Surat Perkeliling Bilangan 6 2008. Ini adalah salah satu cara langkah kerajaan untuk menyedarkan rakyat bahawa sektor pertanian mempunyai potensi yang besar dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Melalui perkeliling tersebut, panduan dan pelaksanaan program Bumi Hijau Sekolah telah disertakan dalam surat tersebut. Okey, program yang kami jalankan iaitu program Jejari Hijau Aquaponik adalah salah satu program yang menyokong program pertanian dan program Bumi Hijau. Jadi, harapan kami supaya penglibatan warga sekolah dalam aktiviti pertanian dapat menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap kesihatan diri serta menggalakkan mereka untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sekolah Melugu dipilih sebagai sekolah rintis untuk melaksanakan program ini di peringkat sekolah. Program JIHIA akan dijadikan sebagai salah satu projek
usaha sama bersama komuniti setempat. Okey, ini ialah implikasi perubahan terhadap organisasi dari sudut latihan. Okey, seperti yang kawan saya nyatakan tadi, guru penyelaras rancangan makanan tambahan ataupun guru penyelaras RMT adalah merupakan ejen perubah dalam program ini. Dia juga dikenali sebagai caretaker. Okey, peranan guru penyelaras RMT ini adalah meneliti dan menilai menu-menu yang disediakan. Selain itu, mereka juga berperanan dalam menentukan peraturan-peraturan menyediakan makanan, masa makan, menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat RMT, mengawasi kebersihan, tata tertib, kedatangan dan keseluruhan mengenai RMT. Untuk fahaman semua, guru penyelaras RMT adalah merupakan lantikan dalaman. Ini bermaksud mereka dilantik oleh guru besar. Penyelaras RMT yang telah diberi kursus sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam mengenalikan pengambilan makanan pelajar-pelajar. Pegawai dietetik klinik kesihatan sentiasa memantau serta memeriksa pengambilan makanan yang seimbang untuk pelajar-pelajar RMT. Menerusi program JEHIA ini, guru penyelaras RMT akan bekerjasama dengan pegawai Jabatan Pertanian Daerah Seri Aman untuk mendapatkan khidmat nasihat tentang penjagaan sayuran dan ikan. Okey, yang terakhir, implikasi terhadap organisasi. Okey, seperti yang semua tahu, sekolah adalah merupakan institusi pendidikan yang menjadi penggerak dasar dalam sistem. Melalui berita harian pada 29 April 2019, Presiden NUTP Aminuddin Awang telah mencadangkan untuk diperkenalkan semula subjek sains pertanian di sekolah rendah dan menengah dalam waktu yang terdekat untuk menyemai minat generasi muda dalam bidang pertanian. Maka, projek JEHIA yang kami laksanakan ini adalah merupakan projek sokongan sekolah untuk menerapkan serta melahirkan masyarakat untuk minat kepada aktiviti pertanian. SK Melugu dan Jabatan Pertanian Daerah Seri Aman akan terus bekerjasama dalam menggerakkan projek JEHIA ini sehingga berjaya. Apa yang dapat saya simpulkan melalui projek yang kami jalankan ini ialah pertanian adalah merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Ia dapat menjadikan negara Malaysia sebagai salah satu negara pengeksport produk makanan berasaskan pertanian. Ini akan terus memberi kesan serta sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK. Oleh yang demikian, kita perlu merangka satu pendekatan yang baru, yang lebih mantap dan agresif bagi menarik lebih ramai masyarakat, umumnya pelajar, dan untuk menanamkan minat mereka dalam kegiatan pertanian. Sekian, ini sahaja pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah sudi mendengar
Di sini kami sertakan sekali simulasi projek kami serta gambar projek kami yang sedang dijalankan. Sekian, terima kasih.